Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhayati binti Abdul Aziz dari PAKK 2 akan membentangkan hasil kerja lapangan bagi kursus PAKK 2323D Pengurusan Pusat PAKK. Pembentangan ini adalah tentang laporan, perancangan dan pengurusan makanan. Pembentangan ini menyentuh tentang pengurusan makanan dari segi aspek kesihatan dan keselamatan untuk PM dan PPMS, penyimpanan bahan basah, penyimpanan bahan kering dan juga peralatan. Sebelum meneruskan pembentangan, saya ingin memperkenalkan tentang perancangan dan pengurusan makanan. Apakah itu perancangan dan pengurusan makanan? Perancangan dan pengurusan makanan di taska adalah proses yang penting dalam menyediakan pemakanan yang berkualiti dan sihat kepada kanak-kanak yang berada di penjagaan taska. Seterusnya, memastikan bahawa kanak-kanak mendapat pemakanan yang seimbang dan berkhasiat untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam perancangan dan pengurusan makanan di taska ialah kandungan nutrisi, pendidikan pemakanan serta keselamatan makanan. Untuk menyempurnakan laporan ini, kami telah mengadakan perbincangan pada 8 Mac 2024. Taska yang kami pilih ialah Taska Kemas Sri Cahaya. Tarikh yang ditemu bual adalah pada 26 Mac 2024 pada pukul 3.30 petang. Kaedah temu bual yang dilakukan adalah secara bersemuka dan atas talian. Temu bual dilakukan atas talian adalah kerana faktor jarak kami masing-masing berada di tempat yang jauh. Berikut adalah gambar-gambar yang diambil semasa sesi temu bual. Aspek keselamatan dan kebersihan makanan di taska adalah sangat penting kerana kanak-kanak mempunyai sistem imun yang masih sedang berkembang dan lebih mudah berjangkit penyakit. Di samping itu, kebersihan makanan juga memainkan peranan penting dalam mencegah keracunan makanan dan penyakit berkaitan makanan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam menjaga keselamatan dan kebersihan makanan di taska. Yang pertama ialah kebersihan persekitaran. Yang kedua, penyimpanan makanan dan juga penyediaan makanan. Hasil tinjauan kami di Taska Kemas Sri Cahaya untuk aspek kesihatan dan keselamatan untuk PM dan PPMS. PM dan PPMS di taska ini telah menghadiri kursus pengendalian makanan yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kursus ini menyediakan tentang pengetahuan tentang amalan terbaik dalam pengendalian makanan untuk mengelakkan kontaminasi, pertumbuhan bakteria berbahaya dan penyakit berkaitan makanan. Ini penting untuk memastikan makanan yang disediakan adalah selamat untuk dimakan. Kursus ini mengajar tentang pengetahuan asas makanan termasuk cara mengenal pasti produk yang rosak atau tercemar, cara menyimpan makanan dengan betul dan bagaimana memastikan kualiti makanan terjamin. Mengambil kursus pengendalian makanan ini juga menunjukkan komitmen terhadap kualiti dan keselamatan dalam industri makanan. Ia juga dapat meningkatkan reputasi dan profesionalisme. Hasil dari tinjauan kami juga, kami telah mendapat bahawa PM dan PPMS di sini telah mendapatkan suntikan vaksin typhoid. Suntikan typhoid dalam penyediaan makanan penting kerana ia membantu mencegah penyakit typhoid yang boleh disebarkan melalui makanan dan minuman yang tercemar. Suntikan typhoid membantu melindungi kesihatan dan memastikan keselamatan makanan yang disediakan dan melindungi pengguna makanan daripada risiko jangkitan. Dalam tinjauan kami mendapati bahawa untuk menjaga keselamatan dan kesihatan makanan, PPMS dan PM perlu memastikan bahawa pakaian yang dipakai untuk menyediakan makanan adalah sesuai dan bersih. Manakala untuk penjagaan kebersihan diri, PPMS dan PM perlu mengamalkan kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan bersih sebelum dan selepas menyediakan makanan setiap kali selepas menyentuh bahan makanan mentah dan selepas menggunakan tandas. Manakala untuk sarung tangan dan penutup kepala pula,
PPMS perlu menggunakan sarung tangan dalam situasi yang sesuai, terutamanya semasa menyediakan makanan yang memerlukan sentuhan langsung atau semasa menyentuh bahan makanan mentah. Manakala pula untuk penutup kepala, perlu dipakai untuk mengelakkan rambut jatuh ke dalam makanan semasa proses penyajian. Dan untuk kuku pula, perlulah dipotong dan dibersihkan dengan teratur dan pastikan kuku sentiasa pendek dan bersih untuk mengelakkan pengumpulan kotoran dan bakteria. Untuk aksesori pula, pakaian hendaklah longgar dan elakkan memakai aksesori yang boleh terkena makanan semasa menyediakan makanan kerana ia boleh menjadi sumber kontaminasi. Aspek keselamatan dan kesihatan pengurusan makanan yang seterusnya ialah penyimpanan bahan basah. Dari hasil tinjauan kami, penyimpanan bahan basah hendaklah disimpan mengikut kriteria cara penyimpanan yang telah digariskan. Bahan basah hendaklah berlabel dengan tarikh. Labelkan semua bekas penyimpanan dengan jelas dengan nama bahan dan tarikh pembelian atau tarikh luput jika sesuai. Ini membantu mengelakkan penggunaan bahan yang telah luput atau memastikan bahan digunakan dalam tempoh masa yang sesuai. Yang ketiga adalah pemisahan daging mentah dan makanan lain. Pastikan untuk memisahkan daging mentah dari makanan siap dimasak atau produk-produk lain dalam peti sejuk untuk mengelakkan pencemaran silang. Yang seterusnya ialah pemilihan bekas yang sesuai. Gunakan bekas penyimpanan yang sesuai seperti bekas plastik yang sesuai untuk penyimpanan dalam peti sejuk. Penyimpanan bahan basah juga hendaklah disimpan dalam bahagian yang betul. Susun bahan basah dengan cara yang betul dalam peti sejuk untuk memastikan aliran udara yang baik. Letakkan bahan yang paling mudah rosak di bahagian terbawah peti sejuk untuk mengelakkan cecair yang terperangkap meresap ke bahan lain. Berikut menunjukkan gambar untuk penyimpanan bahan basah. Dapat dilihat bahan basah telah dilabelkan oleh PPMS. Tidak lupa juga untuk penyimpanan bahan kering. Penyimpanan bahan kering perlulah diletakkan di tempat yang sesuai. Tentukan tempat penyimpanan khusus untuk bahan kering seperti bijirin, tepung, gula, beras dan lain-lain. Pastikan tempat penyimpanan tersebut kering, sejuk dan terlindung daripada cahaya matahari langsung. Yang seterusnya ialah penggunaan bekas kedap udara. Gunakan bekas penyimpanan yang kedap udara seperti bekas plastik atau bekas yang sesuai untuk menyimpan bahan kering. Ini membantu mencegah kemasukan udara dan kelembapan yang boleh menyebabkan bahan kering menjadi lembap dan berkulat. Seterusnya ialah pisahkan dari bahan basah. Pastikan bahan kering dipisahkan dari bahan basah seperti daging mentah atau sayuran segar untuk mengelakkan kontaminasi silang dan menggalakkan kesegaran. Seterusnya, label dengan jelas. Labelkan semua bekas penyimpanan dengan jelas dengan nama bahan dan tarikh pembelian atau tarikh luput jika sesuai. Ini membantu mengelakkan kekeliruan dan memastikan bahan digunakan dalam tempoh masa yang sesuai. Seterusnya ialah susun dengan teratur. Susun bahan kering dengan teratur untuk memudahkan penggunaan dan mengelakkan kebocoran atau tertumpah yang tidak diingini. Selain itu, pemeriksaan berkala perlu dilakukan. Periksa bahan kering secara berkala untuk memastikan bahan kering sentiasa segar dan bebas dari serangga atau kerosakan lain. Buang bahan yang sudah luput atau rosak. Seterusnya, jauhkan bahan kering dari suhu yang tinggi. Elakkan penyimpanan bahan kering di tempat yang terlalu panas atau terdedah kepada suhu tinggi kerana ini boleh mempercepatkan proses pembusukan atau kehilangan kualiti makanan. Ini adalah gambar dari hasil tinjauan kami. Hasil dari tinjauan kami, aspek peralatan juga tidak dilupakan untuk kesihatan dan keselamatan pengurusan makanan.
Yang pertama ialah peralatan tajam. Peralatan tajam yang mestilah tidak berkarat dan mestilah menggunakan pisau yang berlainan untuk memotong sayur dan protein. Dan peralatan tajam ini juga perlu diletakkan di tempat yang sukar untuk dicapai kanak-kanak. Seterusnya, kami dapati papan landas yang digunakan perlulah berbeza bagi setiap bahan dan dapur yang digunakan hendaklah sentiasa dibersihkan dan diselenggara. Peralatan yang seterusnya ialah alat pemadam api. Dapur adalah tempat di mana bahan bakar seperti gas, minyak sering digunakan untuk memasak. Jika terdapat kebakaran atau letupan, pemadam api boleh membantu memadamkan api dengan cepat sebelum ia merebak dan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Untuk bahan cuci pula, bahan cuci tidak boleh diletakkan berdekatan semasa penyediaan makanan. Bahan pencuci sering mengandungi bahan kimia yang berbahaya jika tertelan atau terkena pada makanan tanpa disedari. Untuk mengelakkan risiko kesihatan, adalah penting untuk menjauhkan bahan pencuci dari bahan makanan semasa penyediaan. Selain itu, bahan pencuci ini juga perlu diletakkan jauh daripada kanak-kanak kerana kanak-kanak tidak tahu bahawa itu adalah bahan pencuci. Hasil dari tinjauan kami, saya dapati bahawa perancangan dan pengurusan makanan adalah penting kerana ia melibatkan kanak-kanak dan kanak-kanak perlu mendapatkan nutrisi yang sihat untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka. Seterusnya ialah penyimpanan bahan basah dan kering perlulah disimpan dengan teliti dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ini adalah untuk mengelakkan kontaminasi silang dan juga untuk mengelakkan kerosakan barang tersebut. PM dan PPMS perlu peka akan aspek keselamatan dan kebersihan dalam mengendalikan makanan. Ini kerana untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Berikut ialah lampiran yang telah disediakan. Yang pertama ialah senarai semak temu bual dan juga SOP yang ditempelkan di dinding untuk panduan PM serta PPMS. Sekian, terima kasih.